bertemu dengan Rasulullah. Yang mana Rasulullah akan tolong kita waktu berada di mizan. Rasulullah akan bantu kita waktu kita menyeberangi titian siratal mustaqim. Dan Rasulullah akan membantu kita untuk memberi minum kita di telaga Kausar baginda Nabi SAW sebelum dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kerana ibu ayah sekalian, di padang mahsyar bukan tempat untuk kita bertanya manusia dah. Nah, kok jumpa orang di mahsyar esok, ni nak tanya Rasulullah duduk kat mana? Oh, tak ada. Sebab Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, di mana kami nak cari kamu ya Rasulullah waktu berada di mahsyar nanti?" Maka sabda Rasulullah, "Kamu carilah aku," sabda Rasulullah, "di 3 tempat." Yang pertama, sabda Rasulullah, "Kamu carilah aku di mizan, di timbangan." Yang kedua, sabda Rasulullah, "Kamu carilah aku di titian sirat." Dan yang ketiga, sabda Rasulullah, "Kamu carilah aku di telaga Kausar baginda Nabi SAW." Tapi kalau kita duduk atas dunia, kita selawat, kita malas. Apatah lagi kita nak menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi dalam kehidupan kita. Bagaimana kita nak bertemu dengan Rasulullah waktu berada di hari akhirat nanti? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sedangkan Rasulullah bila dibangunkan di mahsyar, perkataan yang pertama Rasulullah akan sebut, "Ummati, ummati, ummati." Rasulullah akan cari kita dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan umat yang pertama sekali masuk syurga ialah umat Nabi Muhammad SAW. Beruntung sungguhlah kita. Nah, tiba-tiba kita duduk atas dunia, kita malas nak selawat kat atas Nabi. Rugi tak kita? Rugi. Kita duduk atas dunia, kita malas nak hidupkan sunnah baginda Nabi SAW. Kita malas nak duduk dalam majlis ilmu. Ni kita duduk dalam majlis ilmu ni, subhanallah. Sebab tu ibu ayah sekalian bersyukur sungguh-sungguh. Tiap-tiap pagi Allah Ta'ala pilih kita untuk duduk dalam majlis ilmu. Tahniah lah saya ucapkan. Sebab kata ulama, sebaik-baik taat kepada Allah, sibukkan diri dengan majlis ilmu. Itu sebaik-baik taat kepada Allah. Sebab orang yang sibuk dengan majlis ilmu, dia sempat tak nak buat maksiat kepada Allah? Tak sempat. Bahkan bila dia duduk dalam majlis ilmu, maka Allah Ta'ala sedang menghapuskan dosa-dosa kecilnya. Subhanallah. Hebat sungguh. Nah, orang yang duduk dalam majlis ilmu. Hadirin hadirat, ibu ayah hormati Allah sekalian. Begitu juga dengan seseorang, kalau kita buka dalam kitab Matla' al-Badrain. Orang yang menuntut ilmu Allah bila dia lalu satu kampung. Orang ni dia nak pergi mengaji, dia nak pergi belajar. Tiba-tiba dia lalu satu kampung. Tiba-tiba di kampung tersebut adanya tanah perkuburan. Maka sabda Nabi SAW, Allah Ta'ala akan angkat azab seksa kubur tersebut. Lama mana? Selama 40 hari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini hebatnya orang yang menuntut ilmu. Manfaat tu bukan sakat orang yang hidup, diri dia. Bahkan dia juga dapat membantu ahli-ahli kubur yang berada di kampung tersebut. Atas sebab apa? Sebab dia lalu saja kampung tersebut untuk pergi menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat ibu ayah hormati Allah sekalian. Hadis kita pada pagi ini iaitulah hadis yang kelima. Iaitulah kubur hentian pertama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kubur sebagai hentian yang pertama. An Uthman radhiyallahu anhu annahu idza waqafa ala qabrin baka hatta yuballa lihyatah
Faqila lahu tadhkurul jannah wan nar fala tabki wa tadhkurul qabra fatabki. Faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah fa in naja minhu fama ba'dahu aisar wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ra'aitu manzaran qattu illa al-qabru afdha'u manhu. Rawahu Tirmizi. Artinya, daripada Uthman radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau menangis apabila berdiri di perkuburan hingga air matanya membasahi janggutnya. Ada orang berkata kepadanya, kamu tidak menangis ketika mengingati syurga dan neraka. Mengapa kamu menangis ketika mengingati kubur? Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kubur merupakan persinggahan pertama dari beberapa persinggahan menuju akhirat. Jika selamat daripadanya, maka perjalanan selepasnya menjadi lebih mudah. Namun jika gagal daripadanya, maka selepasnya lebih susah lagi. Baginda juga bersabda, aku tidak pernah melihat satu pemandangan yang menakutkan, melainkan kubur lebih menakutkan daripadanya. Keterangan hadis. Kehidupan di alam barzah wajib dipercayai. Barzah bermaksud sesuatu pemisah antara dua perkara, iaitu alam selepas meninggal dunia dan sebelum tibanya hari akhirat. Alam barzah hanya persinggahan semata-mata. Ia seperti seorang yang berziarah di suatu tempat, tidak akan terus menetap di situ. Ziarah hanya dalam satu tempoh masa sahaja. Kemudian penziarah akan meneruskan perjalanannya dan hanya menetap di kediamannya sendiri. Begitulah kita hanya menziarahi alam barzah, kemudian akan menetap sama ada di syurga ataupun neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Takatsur ayat 1 hingga 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sadaqallahul azim. Maksudnya, kamu telah dilalaikan oleh keinginan memperbanyakkan harta, anak pinak, pangkat dan pengaruh, sehingga kamu menziarahi, yakni masuk ke dalam kubur. Baginda Nabi SAW mendidik kita supaya menziarahi perkuburan kerana ia melembutkan hati dan mengingatkan akhirat. Hadirin hadirat ibu ayah hormati Allah sekalian. Daripada hadis yang kita baca pada hari ini, Nabi SAW memperingatkan kepada kita bahawa setiap yang hidup pasti akan merasai mati. Dan Nabi bagi tahu kita, apabila kita berada di barzah nanti, kita dapat menilai diri kita, bagaimana keadaan kita bila berada di alam barzah nanti. Seandainya sabda Nabi SAW duduk di alam barzah, dalam keadaan kuburnya terang, dalam keadaan kuburnya sejuk, dalam keadaan kuburnya lapang luas, maka sudah pastilah di hari akhirat nanti dia akan mendapat berita yang gembira. Tetapi seandainya masuk dalam kubur, gelap kuburnya, kemudian panas kuburnya, kemudian gelap gelita kuburnya,
Allahu Akbar. Menandakan bahawa dia akan menerima berita yang tidak baik waktu berada di hari akhirat nanti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu kubur ni, sabda Nabi, adalah tempat persinggahan kita. Kita duduk di kubur sementara sebelum berlakunya kiamat. Tetapi bagi orang yang beriman kepada Allah, mereka akan duduk di dalam kubur dalam keadaan berehat. Hak inilah yang kita nak, ibu ayah sekalian. Di atas dunia ni sibuk kita melakukan amal ibadah kepada Allah. Kenapa kita sibukkan diri dalam melakukan amal ibadah kepada Allah? Sebab kita nak duduk di alam barzah, kita nak duduk rehat je. Kita nak duduk rehat, kita tak mau ada gangguan siksa kubur. Kita tak mau malaikat mai duk tanya kita, kita nak rehat payah, kita tak mau. Sebab kita nak duduk dalam alam barzah esok, kita nak rehat. Sebelum Allah Ta'ala kiamatkan dunia, sebelum kita dibangunkan di mahsyar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hak inilah yang kita nak. Dan kita nak waktu kita duduk di dalam kubur, kita nak amalan-amalan kita menjadi peneman-peneman kita yang akan menyelamatkan kita daripada siksa kubur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hak inilah yang kita nak sebenarnya, ibu ayah sekalian. Hadirin hadirat, ibu ayah hormati Allah sekalian. Sebab itulah Nabi SAW meninggalkan kepada kita banyak petua kepada kita. Petua apa? Petua untuk selamat daripada siksa kubur. Ya? Nabi SAW tinggal kat kita petua cukup banyak. Tapi tak bau tan. Ayah nak kuat ikan. Ayah ada syaratan tu. Mana nak masak? Tu dah ikan tu dah. Subhanallah. Kenapa? Ayah buat kuat ikan dah. Ya ke? Ini boleh tutup tak? Subhanallah. Puan Asniza minta maaf, tolong tutup mic. Puan Asniza. Subhanallah. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Nabi tinggal kat kita banyak petua-petua. Di antaranya petua untuk selamat daripada fitnah kubur. Apa dia petua dia? Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasai. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca Tabarakalladzi biyadihil mulk pada setiap malam, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencegahnya daripada siksa kubur. Kami, yakni para sahabat, di masa Rasulullah menamakan surah Al-Mani'ah yang mencegah daripada azab kubur. Sahabat pernah sebut surah Al-Mulk ni juga dinamakan dengan surah Al-Mani'ah, iaitulah surah yang mencegah daripada azab kubur. Hadis riwayat An-Nasai. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan bagaimana kisah seorang Muslim yang menghadap Rasulullah SAW. Dan seorang sahabat dia menghadap Rasulullah, berjumpa dengan Rasulullah dan bertanyakan kepada Rasulullah tentang surah Al-Mulk apabila terdengar di suatu kuburan. Yang mana kita pernah dengar riwayat bagaimana seorang sahabat Nabi dia tidur di satu tempat. Dia tak tahu kata tempat dia tidur tu adalah kubur. Dia tidur-tidur, dalam tidur tu tiba-tiba dia terdengar suara orang membaca surah Al-Mulk. Maka bila dia bangun daripada tidur, dia bertanya kepada Rasulullah. Dia bertanya Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, itulah dia surah yang menghalang si mati daripada siksa kubur. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi.
Dan yang kedua, petua nak selamat daripada fitnah kubur, iaitulah berjuang pada jalan Allah. Nabi SAW bersabda, setiap yang mati akan selesai amalannya, kecuali yang meninggal ketika bertugas jaga di jalan Allah. Amalannya terus tumbuh sampai pada hari kiamat dan ia akan aman daripada fitnah kubur. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Nah, agak-agak siapa dia yang kerja jaga keamanan ni? Sudah pastilah polis dan tentera. Sebab tu orang yang kerja polis tentera ni, mereka ni cukup hebat. Sebab Nabi janjilah, orang yang bekerja menjaga ketenteraman awam apa semua ni, maka kalau mereka jaga iman dan Islam mereka, bila mereka meninggal dunia, mereka akan terselamat daripada fitnah kubur. Begitu juga orang yang mati syahid pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nak selamat daripada fitnah kubur juga, apa yang perlu kita buat? Iaitulah selalu kita menyebut, melazimi lidah kita dengan membaca La ilaha illallah. Inilah dia ibu ayah sekalian, kalimah yang paling agung. Kita kalimah yang paling agung, kita duk dengar lagu-lagu cinta, kalimah agung, I love you. Kan? Aku cinta padamu. Hak tu bukan kalimah agung. Kalimah yang paling agung apa dia? La ilaha illallah. Tu kalimah yang paling agung. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Amr radhiyallahu anhu yang mengutip perkataan sabda Nabi SAW. Orang yang selalu membaca kalimah la ilaha illallah tidak merasa takut ketika ajal tiba dan ketika berada di alam kubur. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmizi. Maknanya orang yang selalu menyebut kalimah la ilaha illallah, dia tak akan rasa takut waktu menghadapi sakaratul maut, dan dia tidak akan rasa takut bila berada di alam barzah. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, membaca kalimah la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin sebanyak 100 kali setiap hari akan diganjarkan keselamatan daripada siksa kubur. Dan baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Berapa kali? 100 kali. Dia baca tiap-tiap hari. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali. Maka dia akan terselamat daripada siksa kubur. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan sabda Nabi SAW lagi. Siapa saja yang membaca kalimah la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin sebanyak 100 kali setiap hari, maka pasti aman daripada kemiskinan, pasti aman daripada siksa kubur, terbuka pintu rezeki dan pintu syurga baginya. Hadis riwayat Ad-Dailami dan juga Abu Aliyah. Subhanallah, tabarakallah. Hebatnya kalimah la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Berapa kali? 100 kali. Apa akan jadi pada dia kalau dia baca tiap-tiap hari 100 kali? Allah Ta'ala selamatkan dia daripada kemiskinan. Allah Ta'ala selamatkan dia daripada siksa kubur. Allah Ta'ala buka pintu-pintu rezeki kepadanya. Dan Allah Ta'ala buka pintu syurga baginya. Allahu Akbar, subhanallah. Mudah je. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Kan, subhanallah, tabarakallah. Dan yang seterusnya, nak selamat daripada fitnah kubur, apa dia? Nabi SAW bersabda,
tidak ada seorang Muslim pun, sama ada lelaki ataupun perempuan, anak kecil ataupun dewasa, yang meninggal dunia pada hari Jumaat atau pada malam Jumaat, melainkan Allah Ta'ala akan melindunginya daripada fitnah kubur. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, berdoalah kalau boleh, minta Allah Ta'ala matikan kita dalam keadaan mati pada malam ataupun pada hari Jumaat. Habis tu Ustaz tak kedua mayang lah, minta mati hari Jumaat lah. Bukan lagu tu. Ni keistimewaan Allah Ta'ala bagi. Nah, semayang pun semua tu tetap kita kena buat. Nah, ni keistimewaan bonus yang Allah Ta'ala bagi kepada orang-orang yang beriman. Orang yang banyak dosa, orang yang murtad, apa semua tu, mati pi hari apa pun, dia tetap kena azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ni orang yang beriman. Kita nak supaya kita mati pada hari Jumaat ataupun pada malam Jumaat, yang mana diberi jaminan oleh baginda Nabi SAW akan terselamat daripada fitnah kubur. Hadirin hadirat, ibu ayah rahmati Allah sekalian. Sebab itulah orang yang paling cerdik yang hidup di atas muka bumi Allah ni siapa dia? Iaitulah orang yang selalu ingat kepada mati dan bersiap sedia untuk menghadapinya. Kadang-kadang kita ni ibu ayah sekalian, termasuklah diri saya sendiri. Kadang-kadang bila nak masuk tahun baru tu, kadang-kadang kita duk buat planning macam-macam. Nak masuk tahun baru, ada yang duk planning, I think I nak buat ni lah. Kan? I think bulan 1 I nak buat ni. Bulan 2 I think I nak buat ni lah. Bulan 3 I think I nak melancong. Bulan 4 I think I nak menega buah kurma. Bulan 5 I think, semua I think. Tiba-tiba kawan kita tanya. Kawan kita ni hak jenis mengaji sikit. Hak jenis belajar ilmu agama. Dia kata duk kerja fikir tingnya, tong tak mau fikir tong. Kan? Orang Kedah kata tong tak mau fikir tong. Dia tanya, apa tu tong? Kan? Tong tu apa dia? Kan? Kawan hak mengaji ni kata, tong ni kanda. Kanda ni tak mau fikir ke? Kita ni nak masuk dalam tong, nak masuk dalam kanda. Kanda ni kita tak mau fikir ke? Apa bekalan yang kita nak bawa balik untuk bertemu dengan Allah? Sebab duk tengok angan-angan kita setiap tahun, hebat. Kita boleh rancang nak pergi sana, nak pergi Cameron Highland lah. Nak berjalan, nak melancong, nak shopping dan sebagainya. Tapi kita lupa tentang suatu perkara yang boleh memutuskan kelazatan dunia. Apa dia? Perkara yang boleh memutuskan kelazatan dunia? Sudah pastilah kematian. Sebab kematian ni, sabda Rasulullah, akan memutuskan segala kelazatan dunia. Bila kita mati, makanan yang kita makan sedap, tak rasa apa dah. Tak boleh makan dah. Minuman yang paling sedap ada atas muka dunia, atas muka bumi Allah ni. Bila kita mati, kita boleh minum tak? Tak boleh dah. Habis dah kelazatan dunia. Pakaian yang cantik-cantik waktu kita hidup, kita beli sepasang sampai 300, 400. Bahkan 1000. Beribu-ribu ada. Tapi bila kita mati, orang pakai tak lagi baju tu kat kita? Tak pakai dah. Barang kemas yang kita beli 1 kilo, 2 kilo, Allahu Akbar. Subhanallah. Bila kita mati, waktu tu orang pasang lagi tak? Tak ada dah. Hak duk pakai pun orang pakai buang simpan. Kemudian orang faraid barang kemas tersebut. Allahu Akbar. Habis kelazatan dunia waktu tu habis dah. Habis dah. Tak boleh nak buat apa lagi dah. Allahu Akbar. Sebab itulah ulama berpesan. Kita ni nak bertaubat waktu bila kita nak bertaubat? Waktu sekarang. Sebab bila nyawa sampai di halqum, waktu tu
taubat kita sudah tidak diterima oleh Allah. Nyawa sampai di halqum, waktu tu baru nak sedekah. Sedekah kita sudah tidak lagi diterima oleh Allah. Tak terima dah. Nah? Sebab itu Fir'aun laknatullah. Waktu Fir'aun laknatullah nak mati dalam Laut Merah, nak tenggelam dalam Laut Merah, Fir'aun juga bertaubat kepada Allah. Apa kata Fir'aun? Aku beriman dengan Tuhan Musa dan Harun. Waktu dia nak tenggelam tu, Allah Ta'ala rakam dalam Al-Quran. Fir'aun laknatullah berkata, aku beriman dengan Tuhan Musa dan Harun. Tetapi taubatnya sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bilakah lagi taubat kita tak diterima? Apabila matahari terbit pada sebelah barat. Waktu tu habis. Waktu tu bila keluar matahari sebelah barat, baru orang yang tak semayang, dia baru nak start semayang. Waktu tu semayang dia Allah Ta'ala tak terima dah. Bila terbit saja matahari sebelah barat, orang yang tutup aurat tak sempurna, tiba-tiba waktu itulah dia nak tutup aurat bagi sempurna. Waktu tu tak ada nilai lagi dah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Sebab itu bila terbitnya matahari sebelah barat, akan keluar satu binatang. Namanya Dabbatul Ard. Dabbatul Ard ni bila dia keluar mai, dia tengok orang yang nak semayang. Dia kata, oh yang pun nak semayang apa lagi dah. Mayang apa Allah Ta'ala tak terima dah. Allahu Akbar. Waktu tu ada orang yang tak tutup aurat. Waktu tu lah baru nak tutup aurat. Dia kata, apa nak tutup aurat apa lagi dah. Hari ni tak ada apa dah. Allahu Akbar. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Hak inilah yang kita takut. Kita takut bila nyawa sampai di halqum, waktu itulah baru kita nak bertaubat kepada Allah. Sebab itu, ulama menyebut, sebelum seseorang itu meninggal dunia, maka kita kena buat beberapa persiapan. Kena buat beberapa persiapan. Apakah persiapan kita sebelum kita meninggal dunia? Apakah persiapan kita yang kita nak buat ni? Yang kita nak buat supaya kita balik bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah Ta'ala redha kepada kita dan kita redha kepada Allah. Yang pertama yang perlu kita buat, kita kena perbetulkan balik akidah kita. Kita kena bertaubat akan dosa-dosa besar kita. Dosa yang paling besar, dosa apa? Dosa mensyirikkan Allah. Kena belajar ilmu tauhid bagi kenal Allah betul-betul. Kita pergi berubat, minta kepada Allah. Sebab tu nak berubat, pergi berubat dengan rawatan Islam. Jenis pusat-pusat rawatan Islam. Macam Darul Syifa yang diasaskan oleh almarhum Tuan Guru Datuk Harundin rahimahullahu ta'ala. Jangan pergi duk minta kat jin dan sebagainya. Itu dosa besar tu, bukan dosa syirik. Bukan dosa kecil, dosa besar. Dan kalau kita ni percaya kepada bomoh, jenis percaya kat bomoh ni. Contohnya, motosikal kita orang curi. Kita pun pi dekat Tok Bomoh. Tok Bomoh kata, orang yang curi motosikal kamu ni, rumah dia tak jauh dengan rumah kamu. Tu dia jenis tanya Tok Nujum ni. Tiba-tiba dia percaya. Bila dia percaya kepada Tok Bomoh tersebut, sabda Rasulullah, maka amalannya akan ditolak selama 40 hari. Yang paling malang boleh merosakkan akidah dia. Sebab tu bahaya. Kalau kita nak berubat, kita berubat dengan pusat-pusat jenis rawatan Islam ni. Kita jangan pergi duk minta sebarangan. Kita takut rosak akidah kita. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Yang kedua, persiapan kita sebelum kita meninggal dunia.
Iaitulah kita kena selesaikan hutang-hutang kita. Hutang kita ada dua. Yang pertama, hutang kita dengan Allah. Agak-agak apa dia hutang kita dengan Allah? Sudah pastilah sembahyang kita yang kita tinggal dulu-dulu ni. Nah, waktu kita baru-baru akil balik. Nah, kita tinggal sembahyang banyak. Qadalah sembahyang-sembahyang kita. Nah, lagi apa dia? Iaitulah puasa kita. Nah, ni kita dengan Allah. Nah, puasa kita. Kemudian, hutang kita yang kedua ialah sesama manusia. Kadang-kadang kita duk fikir balik kenapa Allah Ta'ala panjang usia kita. Rupanya Allah Ta'ala duk panjang usia kita ni pasal apa? Sebab kita ni banyak hutang. Hutang kita dengan Allah, hutang kita sama-sama kita manusia. Lagi pasal apa Allah Ta'ala panjang usia kita? Sebab kita ni banyak dosa. Sebab tu Allah Ta'ala nak supaya kita ni banyakkan bertaubat. Lebih-lebih lagi dosa syirik. Orang yang dosa syirik, dosa ni dosa besar. Siapa yang mati dalam keadaan tidak sempat bertaubat dosa syirik, maka dia akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Na'udzubillah min zalik. Hak ni yang kita takut. Tetapi berapa orang yang tahu? Sebab kita ni, dalam bab mensyirikkan Allah, kita tak tahu dosa tu lagu mana. Kok-kok lah kalau kita ada pergi mengaji mana-mana tempat, kok-kok ada tok-tok guru, ustaz-ustaz dia kata, tanda-tanda orang yang rosak akidah. Iaitulah cirit-birit selama 3 hari berturut-turut. Kan? Ataupun orang yang syirik kepada Allah itu. Tanda-tandanya ialah muntah. Setiap 5 minit sekali muntah. 5 minit sekali muntah. Ada tak? Tak ada. Nah? Kalau ada senang. Kan? Dia cirit-birit 2 hari lah. Duk esok tengok lah cirit-birit juga. Dia kata, loh aku ni pasal murtad dah pasal ni. Kan? Aku ni syirik dah pasal ni. Dia pun mengucap balik. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Habis-habis mengucap tak ada makan ubat dia. Lega. Dia kata, oh aku syirik rupanya. Kan? Oh aku ni murtad rupanya. Oh, subhanallah. Ada tak tanda-tanda macam tu? Tak ada. Nak tahu kata dia syirik ataupun dia murtad, dia rosak akidah? Tidak lain dan tidak bukan. Hanyalah dengan belajar majlis, dengan mengikuti majlis-majlis ilmu. Dia kena mengaji. Kalau dia tak mengaji, dia tak tahu. Dia duduk sembang kemas. Sebab akhir zaman ni ramai orang yang tak reti agama tetapi bercakap tentang agama. Dia ramai dah ni. Akhir zaman. Akan timbul macam-macam fitnah terhadap agama. Sebab dia apa dia? Sebab orang yang tak reti cakap agama, dia bercakap agama. Bila dia cakap agama, bukan dia cakap berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi. Mengikut para alim ulama, tapi dia cakap ikut akal fikiran dia. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Lagi apa dia lagi persiapan dia? Sebelum dia meninggal dunia. Iaitulah memperbaiki sembahyang dia. Perelokkan sembahyang. Sebab itu sembahyang ni ada berapa rukun dalam sembahyang? Ada yang pertama rukun qalbi. Niat dan tertib. Kemudian rukun apa? Rukun fi'li, perbuatan. Dan yang ketiga, rukun qauli. Yang banyak sekali kita buat silap, rukun apa? Iaitulah rukun qauli. Apa maksud rukun qauli? Rukun qauli ni rukun yang menggunakan lidah kita. Ataupun bacaan kita di dalam sembahyang. Hak ni banyak kita buat silap. Kalau kita tak belajar ilmu tauhid, ilmu tajwid, sudah pasti kita akan buat silap dalam sembahyang. Terutamanya bacaan dalam sembahyang kita. Rukun qauli ada apa?
Rukun qauli ada apa? Ada 5. Kan bunyi tapi 5. Saja je nak test tengok. Kan dia tahu, 5 ingatkan 6. 5. Ada 5 rukun qauli yang kita kena baca bagi betul dalam sembahyang. Dan sebab dia rukun. Bila rukun dalam sembahyang, kalau dia baca tak betul, sembahyang dia sah tak? Tidak sah. Bagi orang yang tak belajar, dia buat amal ibadah dalam keadaan tidak ada ilmu, maka ulama sebut amalannya tak diterima oleh Allah. Tetapi kalau dia sedang belajar, tapi dia buat amal ibadat masih lagi salah, amalan dia Allah Ta'ala terima tak? Allah Ta'ala terima. Kenapa Allah Ta'ala terima, Ustaz? Sebab dia sedang belajar. Tu untung orang yang belajar, orang yang buat amal ibadah dalam keadaan belajar dengan orang yang buat amal ibadah dalam keadaan tidak belajar. Untung dia. Ada 5 tempat dalam sembahyang yang kita kena baca bagi betul. Sebab tu wajib kita belajar ilmu tajwid. Pasal apa? Sebab ada 5 tempat dalam sembahyang yang kita kena baca bagi betul. Yang pertama, takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Apa maksud takbiratul ihram? Bila dia takbir, Allahu Akbar. Apabila dia takbiratul ihram, maka diharamkan kepadanya untuk melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan sembahyangnya. Tu maksud takbiratul ihram. Kalau takbir yang lagi satu, Ustaz, Allahu Akbar, rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Hak tu takbir intiqalat. Apa maksud takbir intiqalat? Iaitulah takbir perpindahan rukun. Baru kita faham. Takbiratul ihram ni hak awal tu. Lepas kita takbir, kita diharamkan untuk melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan sembahyang kita. Contohnya kita bergerak lebih pada 3 kali. Kita berdiri tegak. Kemudian dia bergoyang badan dia lebih pada 3 kali. Batal sembahyang. Banyak lagi. Bercakap dalam bahasa Melayu. Batal sembahyang. Cakap dalam hati tak apa. Bercakap di lidah. Dengan bahasa Melayu ketika sembahyang. Batal. Banyak lagi perkara-perkara yang boleh membatalkan sembahyang. Takbiratul ihram kena baca sebut betul-betul. Allahu Akbar. Akbar. Alif fathah kaf sukun ak. Pasal apa kena keluar angin? Sebab kaf adalah huruf mahmus. Huruf mahmus. Mahmus ni maksud dia keluar angin. Allahu Akbar. Kita letak depan mulut kita. Akbar. Alif fathah kaf sukun ak. Huruf mahmus ada berapa? Ada 10. Fahasuhu syakhsun sakata. Apa dia pula dah, Ustaz? Bunyi macam Jepun tak Jepun. Kan tu huruf dia ada 10. Semua huruf tu kena keluar angin. Contohnya bis. Ba kasrah sin sukun bis. Bismillahirrahmanirrahim. Roh. Kan? Tu semua tu huruf mahmus. Dia mesti kena keluar angin. Allahu Akbar. Akbar. Kan? Dia bukan Allahu Akbar. Kebar. Itu dia. Kan? Dengar sedap. Tapi tak betul. Bila tak betul, kalau dia sedang belajar, dimaafkan. Tapi kalau dia tak belajar, sembahyang dia tidak sah. Sebab tu kita kena belajar mengaji. Kemudian yang kedua, bacaan kena bagi betul dalam sembahyang. Iaitulah membaca suratul Fatihah. Surah Fatihah tu kena baca bagi betul-betul. Tapi kita ni bila sembahyang semua nak cepat.
Fatihah kita kadang-kadang baca cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Semua pendek di belakang. Dan sepatutnya Bismillahirrahmanirrahim. Him di belakang tu hukum dia mad arid lisu sukun. Paling panjang berapa harakat? 6 harakat. Pertengahan 4 harakat. Paling pendek 2 harakat. Tapi kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzi Allahu akbar. Lama mana dah semayang jenis tu? Lama dah ustaz. Allahu akbar. Kalau dia sedang belajar, insya-Allah Allah Taala terima amal ibadat dia. Tapi kalau dia tak belajar, Allahu akbar. Sebab tu beruntung kita pagi-pagi, imam muda kita duk baca tahlil, baca yasin, subhanallah tabarakallah. Hebat bacaan dia. Hak tu baru betul. Bila kita nak hadiahkan kepada si mati, bacaan macam itulah yang kita nak. Ni buat tahlil kadang-kadang tu baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Allahu akbar. Hak lagu tu kah kita nak hadiah kepada si mati? Allahu akbar. Sebab tu kita baca tu bagi elok. Sebab tu saya bila orang panggil buat tahlil ke apa ke, saya akan baca lambat-lambat. Biar lambat tak apa. Sebab hadiah. Bila hadiah, kita nak bagi hak elok ke kita nak bagi tak elok? Sudah bagi, sudah pastilah kita nak bagi yang elok. Sebab tu tahniahlah kita boleh jemput imam muda kita untuk jadi khalifah baca yasin dan tahlil. Subhanallah. Hebat bacaan dia. Subhanallah tabarakallah. Dan sebab tu kena baca bagi elok-elok. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ada orang baca siratal lazi. Siratal lazi itu jadi huruf zai. Dia siratal lazi, dia huruf zal. Zal, hujung lidah ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kan. Tu kita kena belajar. Belajar tak apa. Kita duk baca Fatihah ustaz, saya duk baca tak betul-betul lagi ustaz. Belajar dah. Tengah duk belajar ustaz. Tak apa. Tak ada masalah. Dia masalah pasal tak mau ngaji, tak mau belajar. Apatah lagi bila mai dah berumur dah baru nak belajar baca Quran. Dia malu lah. Kan? Tak usah malu. Tak usah malu. Sebab orang yang baca Quran ni pahala dia cukup besar. Nabi kata satu huruf yang dia baca tu ada pahala. Walaupun dia baca gagak-gagak, dia dah belajar baca gagak-gagak pun ada pahala. Subhanallah. Ni hebatnya Al-Quran. Kemudian yang ketiga, kena baca bagi betul apa dia? Dalam semayang. Membaca tahiyat akhir. Tu rukun qauli tu. Baca tahiyat akhir. At-tahiyyah. Dia bukan at-tahiyyah. Udah, tu. Itu kena betul. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka. Assalam. La tu 2 harakat. Dia bukan assalamu alayka. Tu dia. Cepat kan. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna. Assalam. La tu 2 harakat. Membaca tahiyat akhir. Rukun. Kemudian yang keempat, kena baca bagi betul dalam semayang apa dia? Selawat ke atas Nabi dalam tahiyat akhir. Tak mana kena baca bagi betul ustaz? Allahum khadamah mim syadda fathah. Mim syadda fathah tu hukum dia wajibal ghannah. Apa maksud wajibal ghannah? Maksud dia wajib dengung. Allahumma salli ala Muhammad. Muhammad juga
adalah wajibal ghunnah. Muhammad. Kan? Wajibal ghunnah. Tapi kita selawat atas Nabi dalam tahiyat akhir, Allahumma salli ala Muhammad. Tak ada pun dengung. Lepas tu baca bagi elok. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu baru betul. Nah. Kemudian yang kelima, kena baca bagi betul, iaitulah memberi salam yang pertama. Bagi salam yang pertama tu. Nah, kena baca bagi betul. Macam mana bagi salam yang pertama tu? Assalamualaikum warahmatullahi. Kan? Kita tengok. Alif fathah, sin syada fathah, asa, lam fathah, alif madala. Lam fathah, alif mada, hukum dia mat asli. Macam mana nak kenal mat asli? Alif baris mati sebelum alif baris fathah. Jadi tangla tu dua harkat. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagi salam yang pertama tu. Hak tu rukun. Nah? Tapi bila kita tak mengaji, kadang kita bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kan? Yang betul dia. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru betul. Nah? Lepas ni kita perbetul balik bacaan. Bacaan kita dalam sembahyang. Tumpu 5 perkara tu. 5 tempat dalam sembahyang tu. Takbiratul ihram. Fatihah. Kemudian membaca tahiyat akhir. Selawat ke atas Nabi dalam tahiyat akhir. Dan yang kelima, memberi salam yang pertama. Nah? Hak tu kena perbetul. Tak lain tak apa lagi. Tumpukan yang 5 tu. Sebab kita nak balik bertemu dengan Allah. Sebab kita tahu dah. Amalan yang pertama yang akan dihisap oleh Allah. Ialah amalan sembahyang. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Saya rasa setakat tu dulu. Pertemuan kita pada pagi yang mulia ini. Jazakallah khairan katsira. Dia ucapkan kepada pihak penganjur yang sudi untuk menjemput saya pada pagi yang mulia ini, insya-Allah. Mudah-mudahan memberi sedikit maklumat ilmu kepada diri saya dan kita semua, insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad. InsyaAllah, terima kasih Ustaz atas perkongsian ilmu ini. Jazakallah khairan fadil Ustaz Amir Syahrizal atas perkongsian ilmu ini yang amat bermanfaat sekali pada pagi ini ya. Panduan untuk kita lebih mengukuhkan lagi bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran di segi makhrajnya, dan kita pun ada kelas tajwid ya Ustaz pada pagi ini. InsyaAllah bagi yang siapa yang berkelapangan, ya betul, bagi yang berkelapangan silalah hadir kelas tajwid nanti, dan lakukanlah amal ibadah ini dengan niat ikhlas kerana Allah SWT dan bersalah melakukan hijrah dengan meninggalkan segala keburukan dan dosa kepada sesuatu yang lebih baik. Dan Ustaz, kita tangguhkan dulu Ustaz ya dengan majlis ilmu ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا على صراطك المستقيم. اللهم نوي قلوبنا بنور هدايتك كما نوت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Jazakallah khairan katsira. Saya nak ucapkan kepada semua ahli SPAQ yang sudi untuk mendoakan anak saya, dan alhamdulillah anak saya semakin baik ustazah, alhamdulillah. Alhamdulillah, Berkat syukur, doa kita alhamdulillah, semua, saya ni subhanallah, tak Masya tahu nak Allah. abang meramu ayat mata. Ya Allah. Subhanallah, Ya tabarakallah. betul Ustaz, bila anak Berkat sihat doa tu kita kita semua. rasa macam, Allahu akbar. ya betul Ustaz. Subhanallah. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Allahumma salli Mak- ala Muhammad. Okay. Saya ni Baik. menangis ustazah. Ya Ustaz, Terima bila anak kasih. sakit dan sihat tu disebabkan kita rasa macam tidak, benda yang orang kata anugerah daripada Allah tu tidak ternilai Allahu akbar, rasanya. Allahu Kan akbar, Ustaz kan? Allahu akbar. Ya. Subhanallah. Terima kasih semua. Sama-sama Allah, Ustaz. subhanallah. InsyaAllah kita jumpa lagi Ustaz ya. Ya, InsyaAllah insyaAllah. jumpa Terima lagi kasih. Ustaz minggu lepas Ustaz. Terima kasih Terima banyak-banyak. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Insya Allah. Sama, InsyaAllah. jumpa lagi. Terima